ada suara jeritan yang tidaklah terlalu kuat tapi bunyi dia seakan-akan jauh. Tiba-tiba korang bayangkan, tengah cikgu Anaki tengah cakap dengan cikgu perempuan ni, dalam tandas tu ada orang mengilai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Tapi sebelum aku memulakan kisah, aku rasa belum terlambat lagi untuk aku ucapkan selamat tahun baru kepada korang semua yang menonton video ni. Dan semoga segala azam dan cita-cita korang untuk tahun ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa akan ada 3 kisah seram yang aku akan storykan dekat korang, di mana pengirim kita ni bekerja sebagai guru ataupun cikgu. So, korang nak tahu tak kisah dia macam mana? Jom aku story. Untuk kisah seram kita yang pertama ni dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Cikgu Anaki. Di mana Cikgu Anaki ni, dia nyatakan di dalam email yang dia ni mengajar di sebuah sekolah menengah kebangsaan di area Kuala Berang di negeri Terengganu. Dan kisah ni juga berlakunya pada tahun 2017. Di mana pada waktu tu, sekolah tempat Cikgu Anaki ni mengajar ni ada menganjurkan solat berjemaah, bacaan Yasin dan juga solat hajat untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 5 dan juga pelajar-pelajar tingkatan 3. Di mana pelajar-pelajar tingkatan 5 akan menduduki peperiksaan SPM, betul tak? Manakala tingkatan 3 pula PMR. Jadi dah menjadi rutin sekolah tu, tiap-tiap tahun dia orang akan buatkan bacaan Yasin dan juga solat hajat untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 5 dan juga tingkatan 3. Dan semua yang dijemput tu biasalah cikgu-cikgu yang mana ada ke lapangan untuk join akan join lah. Dan juga semua ibu bapa untuk murid-murid ni, murid-murid tingkatan 3 dengan tingkatan 5 ni lah. Jadi pada mulanya waktu solat maghrib dan sebagainya, tak ada apa-apa yang pelik pun berlaku. Cuma kejadian seram ni berlakunya pada waktu bacaan Yasin. Okey, di mana Cikgu Anaki cakap pada waktu tu diorang tengah baca Yasin tu dekat tapak perhimpunan dan diorang dikelilingi dengan bangunan sekolah. Okey, korang bayangkanlah macam mana bentuk sekolah tu aku tak tahulah. Jadi aku just gambarkan je lah tapak perhimpunan mungkin di tengah-tengah. Jadi bangunan ni berada di keliling mereka. Dan waktu bacaan Yasin tu memang dah siap lah dengan speaker, dengan mic apa semua. Jadi waktu diorang tengah baca ni, Cikgu Anaki cakap, Cikgu Anaki macam terdengar ada suara jeritan yang tidaklah terlalu kuat tapi bunyi dia seakan-akan jauh. Korang bayangkan. Dan waktu Cikgu Anaki ni dengar, dia kata, ada suara orang menjerit ke kan? So dia pun pandang sebelah kiri kan. Semua macam terdiam tau. Tengah baca ni tiba-tiba macam senyap. Lepas tu dia orang pandang sama sendiri. Dan ada murid yang bertanya kepada Cikgu Anaki, di mana murid tu tanya, Cikgu dengar tak? Dia cakap macam tu. Ini cikgu ni, dia just check lah kat bahagian-bahagian belakang kan. Ibu bapa semua macam tergamam tau. Macam bunyi apa tu kan. Jadi guru besar yang ada pada waktu tu, dia pun minta lah ada cikgu, mungkin penolong kanan kot. Cikgu tu pergi jumpa dengan guard and then check lah dekat kawasan bangunan sekolah ni ada ke murid yang tinggal ke atau apa ke kan. In case lah, mana dah tahu ada orang kan. Jadi bila guard check apa semua memang tak ada. Jadi diorang pun teruskan lah dengan bacaan Yasin tu. And then habis saja bacaan Yasin, diorang pun buatlah solat hajat. Okey, sekali lagi mereka diganggu, di mana pada waktu tu Cikgu Anaki ni, dia ni solat di bahagian antara soft paling depan lah sebab dia cikgu. Jadi cikgu-cikgu, lepas tu murid apa semua kan. Jadi Cikgu Anaki ni cakap, waktu tengah solat ni, tengah solat tau,
Dia perasan macam daripada anak mata dia, dia perasan macam dekat tingkat 1 punya koridor ni, sebab lampu tak tutup tau. Ada lampu yang tak tutup, ada lampu yang macam mungkin lampunya terbakar ke, jadi tak ada lampu. Jadi ada kawasan yang ada lampu ni, kalau ada orang berdiri, ada orang berjalan, kita akan nampak. Daripada anak mata, tak adalah kita pandang kan, tak khusyuk pula kan. Jadi Cikgu Anaki ni cakap, dia perasan macam dekat koridor ni macam ada orang bertinggi, ataupun macam ada satu lembaga yang bertinggi dekat situ, menyangkung dekat atas tembok koridor tu. Pada mulanya Cikgu Anaki ni ingat yang dia seorang je rasa, ataupun dia seorang je nampak. Tapi orang yang sebelah dia ni, cikgu yang berada di sebelah Cikgu Anaki ni, dia pun sama juga, macam Astaghfirullahalazim, macam tu. Lepas tu dengar pula orang sebelah sini, Astaghfirullahalazim, macam tu. So Cikgu Anaki ni macam okey, bukan aku seorang je nampak. And then waktu dia orang teruskan jugalah solat apa semua, tapi memang dengar budak-budak murid-murid kat belakang macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu tau, macam ada gangguan. Jadi habis saja solat, dia orang pun ada beberapa orang yang pandang ke arah koridor tu. Maknanya Cikgu Anaki cakap, betul lah, bukan dia seorang je lah yang nampak. Jadi dia pandang. Waktu habis semua tu, adalah jamuan sikit kan disediakan oleh sekolah. And then Cikgu Anaki cakap, dia berbual lah dengan murid-murid. Ada parents juga yang tanya, Cikgu ada nampak tak tadi dekat koridor? Saya perasan macam ada benda sedang bertinggi dekat koridor tu kan. Jadi cikgu dia pun cakap, ya saya pun perasan. Dia cakap macam ada lah kat situ. Tapi lepas dia orang bagi salam apa semua, dia orang tengok tak ada pun. Jadi Cikgu Anaki cakap itu antara gangguan lah yang dia tak boleh lupakan dan sangat menakutkan. Sebab bukan dia seorang yang kena, murid pun ada kena, cikgu pun ada kena, parents pun ada kena. So mungkin benda tu macam apa, tak selesa ke bila ada bacaan Yasin kuat-kuat kat situ kan. Tapi nak buat macam mana, memang kena baca kuat-kuat lah kan, sebab ramai-ramai. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Cikgu Anaki. So pada pendapat korang macam mana? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Untuk kisah seram kita yang kedua ni juga dikirimkan oleh pengirim kita, iaitu Cikgu Anaki. Di mana Cikgu Anaki ni, dia ni ada hantar dua kisah tapi dalam satu email. Dan satu lagi kisah ni pun pada aku menarik juga. Sebab pada waktu tu sekolah tempat Cikgu Anaki ni mengajar, dia ada buat ataupun menganjurkan perkemahan untuk badan beruniform, di mana setiap tahun diorang akan buat. Tapi biasanya Cikgu Anaki cakap diorang akan buat di luar. Mungkin adalah tapak perkemahan ke, ataupun pergi air terjun ke, mungkin macam tu. Tapi sebab pada tahun itu sekolah tu tak ada peruntukan, ataupun bajet tak ada, jadi diorang ambil keputusan untuk buat di kawasan sekolah tu je, di mana diorang pasang kemah dekat kawasan padang dan juga dekat kawasan court. Ada court bola tampar, court bola takraw. Macam tu. Jadi diorang buat dekat situ lah untuk perempuan. Sebab perempuan tak ramai, lebih kurang dalam 45 orang je. Dan badan beruniform yang join pun hanya 4 je, iaitu KRS kan, lepas tu PKBM, polis dan juga bomber. Itu je, 4 je. Jadi perempuan ada lebih kurang dalam 45 orang, lelaki lebih lah. Aku pun tak ingat dalam email tu ditulis berapa orang. Jadi Cikgu Anaki ni cakap, kisah seram ni berlaku sebenarnya dah malam, dah waktu tidur dah pun. Di mana selepas saja aktiviti apa semua kan, waktu tu diorang ada masalah lah, jadi aktiviti tu habis lambat sikit. Jadi lebih kurang dalam pukul 12 macam tu, cikgu pun arahkan semua pelajar lelaki balik ke kemah. Dan yang mana nak pergi tandas ke, nak mandi ke, boleh pergi tandas lah. Tandas ada yang dekat area kantin, itu untuk pelajar lelaki. Pelajar perempuan pula, dia kena pergi di kawasan sekolah. Tapi tak adalah semua tingkat dia boleh pergi. Tak lah, adalah beberapa tandas je yang dihaskan untuk perkemahan tu. Jadi Cikgu Anaki cakap dia pun sampai je, dia pun dah pergi tandas apa semua kan, dia pun relax lah. Sambil tu dia tengok pelajar lelaki ada yang masih lagi belum tutup lampu di dalam kemah kan. Jadi dia kena kata, okey tak apalah, ikut korang lah, dia kata kan. Tapi pukul 12 tepat mesti kena tutup lampu. Cikgu Anaki cakap macam tu. So bila pukul 12, dalam pukul 12:10 macam tu, waktu tu semua dah gelap tau. Tiba-tiba telefon
Cikgu Anaki ni berbunyi. Macam ada WhatsApp yang masuk ataupun ada notification yang masuk. Dia pun buka. Waktu tu dia tengah duduk dengan kawan dia, iaitu cikgu jugalah. Nama dia tak bagi tahulah. So bila dia buka je WhatsApp ni, ada satu WhatsApp daripada seorang cikgu perempuan yang jaga dekat bahagian kemah wanita. Kemah perempuan dekat court tu. Dia kata, "Cikgu, boleh tak datang sini sekejap? Ada seorang murid yang pergi ke tandas kat kawasan sekolah." Sebab okey macam ni, Cikgu Anaki ni tulis dalam email, untuk pelajar lelaki boleh pergi seorang pun boleh, dua orang pun boleh, ikut, lebih lagi bagus. Tapi perempuan memang dilimitkan paling kurang 2 orang. Dia tak boleh pergi seorang-seorang, tak boleh. Dia mesti pergi berdua ataupun lebih, 3 orang ke, ikut korang lah kan. Tapi mesti berdua, macam tu. Tapi cikgu ni cakap ada seorang pelajar yang keluar daripada kemah terus pergi ke sekolah. Mungkin tak tahan nak buang air ke apa, macam tu lah. Jadi cikgu tu tak boleh nak ikut sebab waktu tu partner dia tak ada lagi. Partner dia belum sampai lagi tau. Jadi Cikgu Anaki ni pun bergegas lah, pergilah dekat kawasan court tadi tu dengan seorang lagi cikgu. Di mana dia pergi, lepas tu dia pun tanyalah dengan cikgu tu, "Betul ke cikgu ada murid?" "Ya, betul." Kebetulan waktu Cikgu Anaki ni sampai, Cikgu Anaki ni pun perasan ada satu seorang pelajar yang masuk ke kawasan sekolah. Dia memang nampak. Jadi Cikgu Anaki cakap, "Dia seorang je ke?" Dia cakap, "Seorang je cikgu." Cakap, "Kenapa awak tak ikut?" "Siapa nak jaga sini?" Dia kata, "Saya seorang je kat sini." Dia cakap, "Oh, betul juga cikgu yang tu tak sampai lagi. Okey, tak apa, macam ni saya je ikut pelajar tu kan, dengan seorang lagi lah, takkan dia nak ikut seorang." Jadi dia ikut, bawa kawan dia, pergilah ikut, teman lah perempuan tu. Waktu dia sampai ke kawasan sekolah ni, Cikgu Anaki cakap dia pun pergi kejar kan, tapi perempuan tu dah tak nampak dah. Mungkin dah masuk ke tandas ke macam tu. Jadi Cikgu Anaki ni just tunggu je kan dekat depan tandas. Depan tandas. Jadi memang dengar tau ada bunyi air, bunyi macam flash macam tu kan. Jadi okey lah, pelajar tu memang dekat dalam. So cikgu ni just lepak berdua je lah dekat depan pintu. Tak adalah betul-betul depan pintu kan, macam jauh sikit lah, sementara nak tunggu pelajar tu keluar. And then satu lagi situasi di mana dekat tapak perkemahan perempuan ni, cikgu ni tadi dia buat kiraan tau untuk pelajar-pelajar perempuan. Sebab tadi seorang dah pergi tandas, jadi dia kata dia nak buat kira-kira lah kan, berapa orang, cukup tak semua orang. Jadi dia pun buat kiraan. Korang bayangkan jumlah pelajar perempuan yang ada di tapak perkemahan itu adalah 45 orang. Tapi selepas saja cikgu tu kira, jumlahnya masih 45 orang. Jumlah dia masih sama, 45 orang. Jadi siapa yang pergi dekat kawasan sekolah tu? Dan siapa yang Cikgu Anaki dan juga kawan dia ni, ataupun cikgu seorang lagi ni tunggu. Jadi cikgu perempuan ni dia tak tunggu lama, dia just terus call. Dia tak ada WhatsApp lagi lah. Dia terus telefon Cikgu Anaki. Dia cakap, "Cikgu, pelajar perempuan semua orang cukup." Dia kata. Tapi Cikgu Anaki ni pula dia cakap, "Betul ke? Habis seorang lagi ni macam mana?" Dia cakap kan, "Semua berapa orang? 45 ke 46?" Dia kata, "Semua sekali 45 cikgu. Saya dah kira, memang ada 45 orang kat sini." "Habis tu siapa yang pergi tandas ni?" Dia cakap macam tu kan. Tiba-tiba korang bayangkan, tengah Cikgu Anaki tengah cakap dengan cikgu perempuan ni, dalam tandas tu ada orang mengilai. Ada orang mengilai. Korang bayangkan. Allahu Akbar. Ada orang mengilai dalam bilik air tu. Tak tunggu lama, langkah 1000, dua-dua orang cikgu ni lari terus pergi ke tapak perkemahan tu, and then terus pergi ke tapak perkemahan lelaki. Waktu tu ada lagi cikgu lelaki kat situ. So diorang pun macam terketar. Cikgu Anaki kata terketar tangan dia dengan kawan dia seorang lagi ni. And then malam tu diorang decide, dua-dua cikgu ni, Cikgu Anaki dan juga kawan dia ni, balik, tak tinggal kat sekolah malam tu. Dan keesokannya dua-dua demam. Ini yang Cikgu Anaki tulis kat dalam email dia. So korang rasa siapa yang Cikgu Anaki ikut tu? Adakah penunggu ke, ataupun entah, aku pun tak tahu nak cakap lah. Kalau korang tahu, korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Dan itulah pengalaman yang dikongsikan
oleh pengirim kita ni, iaitu Cikgu Anaki, yang berlaku di kawasan sekolah dia, di mana dia diganggu pada waktu malam. Satu lagi bacaan Yasin kan tadi 2017 macam tu. Yang camping ni dia tak tulis pula tahun bila, tapi dua-dua gangguan ini pada waktu malam di kawasan sekolah tu. Jadi adakah kawasan sekolah tu yang berhantu, ataupun ada sesuatu yang menghuni bangunan sekolah tu? Untuk kisah seram kita yang terakhir ni dikirimkan oleh pengirim kita, iaitu Cikgu Fauzi, di mana dia nyatakan hanya Fauzi je lah, tapi sebabkan dia cikgu, aku bahasakan dia cikgu lah. So Cikgu Fauzi ni dia nyatakan di dalam email yang dia ni adalah seorang guru ataupun cikgu di sebuah sekolah rendah di area Pekan, Pahang. Dan kejadian seram ni pun bukanlah berlaku direct kepada dia sebenarnya. Dia sebenarnya dekat murid dia, tapi mendatangkan ketakutan pada dia juga. Di mana kisah dia macam ni. Cikgu Fauzi ni, dia ni memang dia mengajar kat sekolah tu pendidikan seni untuk budak-budak darjah 1 dan darjah 3. Jadi ada satu tahun tu, Cikgu Fauzi ni dia terjumpa dengan seorang budak darjah 1 yang kerja dia asyik menangis dalam kelas. Jadi dalam pikiran Encik Fauzi ni, budak darjah 1 standard lah nangis kan. Sebab baru masuk sekolah. Tapi kalau sehari, seminggu ataupun 2 minggu pertama tu nangis, normal lah kan. Tapi bila dia dah makan bulan, dia dah pandai berkawan, jadi tak adalah nangis lagi. Tapi bila dah makan bulan pun still nangis. So mendatangkan tanda tanya kepada Cikgu Fauzi dan juga cikgu-cikgu yang lain lah. Apa masalah budak ni menangis apa semua kan. Bila Cikgu Fauzi bertanya dekat murid ni tak jawab. Murid ni just nangis. Okey, tak apalah. Cuma ada satu cikgu ni, dia ustazah. So ustazah mungkin cara cakap lembut kot. Jadi bila dia tanya budak tu jawab. Sebenarnya budak ni takut. Dekat sekolah tu dia nampak hantu, dia kata. Nampak hantu dekat tandas, nampak hantu dekat kelas, dekat kawasan sekolah, even dekat rumah pun dia nampak. So ustazah ni pernah cakap dekat parent budak ni, yang anak dia macam mungkin ada gangguan lah, bawa lah berubat ke apa kan. Tapi parents dia ni just cakap, tak adalah cikgu, dia ni memang penakut. Lepas tu kat rumah kakak-kakak dia suka tengok cerita hantu. Kakak-kakak dia dah besar, sekolah menengah, jadi suka tengok cerita hantu. Jadi mungkin benda tu menghantui ataupun bermain dekat kepala budak ni lah. So ustazah ni tak boleh cakap apalah bila parent dia dah cakap macam tu. Okay, yang pertama ni habis kat sini je. Bila budak ni dah naik ke darjah 2, darjah 3, bila darjah 2 dia tak jumpa lah dengan Cikgu Fauzi ni. Sebab Cikgu Fauzi ni hanya ajar darjah 1 dengan darjah 3. Bila budak ni dah naik darjah 3, baru dia jumpa balik. Tapi budak ni dia dah tak menangis, cuma dia jadi seorang yang menyendiri. Dia suka duduk sorang-sorang, lukis, tulis sendiri. Dia tak berbual dengan budak lain. So Cikgu Fauzi ni ada satu hari tu, dia bagilah kertas orang satu. Lepas tu dia kata, okey, lukis apa yang korang nak lukis. Nanti siapa paling cantik, cikgu akan bagi hadiah. Ini anda ataupun cikgu tu sendirilah, bukanlah sekolah anjurkan, bukan. Dia saja. Jadi lepas saja budak-budak dah lukis, habis je waktu pendidikan seni, dia collect semua sekali kertas, masuk dalam beg dia, bawa balik ke rumah. Selepas saja solat Isyak, Cikgu Fauzi ni bagi tahu, dia pun semaklah satu-satu kertas tu. Banyaklah, ada lukisan yang kelakar pun ada, Cikgu Fauzi kata. Tapi ada satu lukisan ni yang membuatkan Cikgu Fauzi ni meremang bulu roma. Sebab dia nampak, korang bayangkan dekat kertas tu ada lukisan seolah-olah berbentuk macam langsui. Korang bayangkan, dengan kuku yang panjang, baju yang seolah-olah macam terurai-urai kan, rambut yang panjang dengan ada taring, and then matanya merah. Korang bayangkan. Tapi dia punya baju tu bukan warna putih, baju dia macam warna hitam, macam satu. Itulah Cikgu Fauzi ni kata macam langsui. Aku pun tak pernah jumpa langsui. So okay lah, aku just assume je lah So Cikgu Fauzi ni macam rasa macam takut tau. Sebab dia bukan takut sebab tengok lukisan tu. Dia macam seolah-olah bukan tengok lukisan, macam dia tengah tengok benda tu betul-betul. Cikgu Fauzi ni cakap. And then keesokan harinya,
Cikgu Fauzi ni bagilah balik lukisan-lukisan budak-budak ni, and then yang menang lukisan adalah budak yang pendiam tu. Mungkin budak pendiam ni jenis pandai melukis kot, jadi dia pun menang. And then dalam masa yang sama, cikgu ni tanya tau, siapa yang lukis lukisan ni? Yang gambar langsui tadi kan. Tapi tak ada seorang pun yang orang kata mengaku lah. Dan ada juga murid yang macam, oi, cikgu lukis hantu. Dia kata itu kan. Bukan cikgu lukis. Ada di antara kita yang lukis cakap itu. And then tak ada siapa yang ngaku sampailah habis kelas. Bila habis waktu kelas, budak-budak semua dah keluar. Budak yang senyap ni datang dekat cikgu. And then dia kata, cikgu, sebenarnya saya yang lukis tu. Dia cakap macam tu. And then Cikgu Fauzi ni macam pelik tau. Dia pun tanya, kenapa awak lukis macam ni? Siapa ajar awak lukis macam ni? Mana awak nampak benda-benda macam ni? Dia cakap macam tu. And then budak ni, dia cakap sendiri dengan cikgu tu, cikgu, sebenarnya saya selalu nampak benda ni cikgu. Selalu nampak benda ni? Ya, daripada saya kecil lagi. Daripada saya darjah 1 lagi saya dah nampak dah. Bukan kat sekolah je cikgu, dekat rumah pun saya nampak juga. Kadang-kadang dekat atas macam dekat rumah kan, dekat atas. Lepas tu kadang-kadang kat dalam kelas ni juga pun ada juga cikgu. Dia cakap macam tu. And then Cikgu Fauzi ni macam nak percaya pun macam tak boleh kan. Tapi tak percaya pun tak boleh. Lepas tu dia pun cakap, daripada awak kecil? Ya, daripada saya darjah 1 lagi. Oh, ini tak boleh jadi, Cikgu Fauzi kata. Sebab memang dia cakap daripada dia darjah 1 lagi kan, dia nampak benda tu. Tapi parent dia kata dia ni penakut apa semua. And then Cikgu Fauzi ni sendiri jumpa dengan parents murid ni. And then dia cakap lah yang mungkin anak tuan ni ada masalah ni kena gangguan ke apa. Tapi parents budak ni still kata, tak adalah cikgu, dia ni memang penakut. Okey, nanti tunggu, awak tengok lukisan ni, dia kata. Dia pun tunjuk lukisan tu dekat parents budak tu. And then bila parents budak dia tengok macam, lukisan apa ni cikgu? Ini lukisan yang anak awak lukis. Dan dia kata dia nampak dekat rumah pun ada, dekat sekolah pun ada. Benda ni ikut dia. Jadi saya risau untuk keselamatan dia. Better encik bawa dia pergi berubat. Manalah tahu kalau ada benda-benda halus yang ganggu dia. Kan, takut juga saka ke apa kan. Jadi parents dia macam terbuka mata tau. Ush, anak dia sampai melukis. Parents dia tak tahu tau dia lukis-lukis macam tu. And then dekat dalam buku diary budak tu banyak lukisan-lukisan yang macam tu. Korang bayangkan. And then selepas daripada tu mungkin dah berubat lah kot. Cik Fauzi ni kata, Cik Fauzi ni dah tak jumpa lagi lah budak tu. Dia dah mengajar. Budak tu mungkin dah naik darjah 4, darjah 5. Dia dah tak jumpa lagi lah budak tu. Tapi korang bayangkan sebagai ibu bapa lah kita, yelah aku pun parents juga kan, walaupun anak aku kecil. Tapi kalau benda-benda macam ini anak kita cakap, lepas tu dah start macam lukis-lukis, kita check lah kan buku anak kita, manalah tahu kan. Kadang-kadang budak ni dia cakap, budak-budak ni tak pandai menipu. Memang kadang-kadang ada benda yang dia cakap tu tak betul. Tapi kesian lah kan. Korang bayangkan daripada darjah 1, entah sebelum sekolah lagi dia dah nampak benda-benda macam tu. And then darjah 1, darjah 2, darjah 3 baru berubat. Mana 3 tahun kalau daripada darjah 1 tu. Kesian lah naya dekat budak tu betul tak? So pada pendapat korang macam mana? Adakah saka keluarga dia ke, ataupun memang ada sesuatu yang menghantui sekolah tu ke, yang ikut dia balik ke rumah ke? Kita pun tak tahu kan. So korang boleh tinggalkan lah pendapat korang dekat komen dekat bawah. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Cikgu Fauzi. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. Aku harap korang semua terhibur dengan kisah-kisah yang aku story kat korang ni. And pada pendapat korang macam mana? Dalam ketiga-tiga kisah ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, korang bolehlah emailkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram aku ada tinggalkan di ruangan description dekat bawah. And di kesempatan ni, seperti biasa, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang sudi memilih Sembang Kopi untuk korang dengarkan kisah-kisah seram, dan korang sudi tonton video aku daripada mula sampailah ke hujung ni. Di mana itu salah satu cara korang tunjukkan
korang punya support kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. And aku juga ucapkan terima kasih kepada korang semua yang sentiasa support aku daripada aku mula buat channel ni lagi daripada bulan 8 tahun lepas. Baru masuk kan tahun baru. Bulan 8 sampailah ni bulan 1 ni. Daripada kosong subscriber sampai sekarang dah dekat 2000. Aku sangat bersyukur. Itu salah satu cara lah korang support aku kan. Dan sekali lagi aku nak cakap, akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. So itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.